Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya Haji. Gitu. Macam mana tadi makan tu semua okey? Okey. Mesti sedap kan hari ni kan? Dan hari ni hari raya puaka pula. Hari ni puaka. Bukan hari puasa Bukan hari puasa. Hari Raya Haji ni puaka berhari dengan you all semua, dengan Ustaz Ruknuddin. Dan diharapkan hari ini apa yang kita persembahkan nanti sikit sebanyak dapat memberi sikit manfaat untuk you all semua, untuk timba ilmu dan sebagainya. Yang penting kita jangan judge orang, jangan judge tamu kita. Betul. Apa-apa pendapat kita terpulang untuk anda berfikir. Okay? Yang baik kita ambil, yang tak baik just flush kat toilet. Gitu. Okay, bagi korang yang nak support kita, boleh saja support kita melalui PayNow. Terpulanglah memandangkan hari raya, boleh times 2. Gitu, nampak muka tak termalu Okay, sekali lagi jangan lupa follow kita punya IG, TikTok dan juga Facebook. Dan kalau nak jadi tamu, terus DM. Sekarang terus DM ke Instagram. Kalau you all ada gambar-gambar menarik nak tunjukkan kita, nak kita kongsi kat Puaka kan, email ke puakasg@gmail.com. Okay? Dan Puaka ni dibawakan khas oleh The Tech Team SG. Sekiranya korang ada masalah perumahan, nak cari rumah, nak beli, nak sewa, apa-apa pun, sila hubungi mereka, WhatsApp mereka. Alright? Dan terima kasih juga kepada Counter Clockwise Specialist kerana jeng-jeng biasalah, waktu ini waktu terbalik. Kata dia kan. Siapa yang dah ada jam ni, cuba bagi komen kat bawah. Apa you all dah experience, apa benda-benda yang dah berlaku ke apa. Sila kongsi kat bawah. Apa kebaikannya, okay? Selain jangan fikir jam ni membantu you all, tak. Yang bantu kita, kan? Alright. Dan tamu kita hari ni special juga, DP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang daripada Pontianak. Pontianak, Borneo, Kalimantan Barat. Ya, dan datang ke Singapura mencari Pontianak. Cari saya punya country sendiri. Cari Pontianak di negeri Singapura. Okey, dan berumah tangga dengan orang Singapura. Alhamdulillah. Kan? Dan ya, kita teruskan Ustaz . Sebelum tu nak tanya hari raya macam mana? Makan apa tadi? Indahnya sungguh di hari. Oh, nyanyi. Saya kalau favourite hari raya tu rendang dengan serunding dengan lontong. Common tu Lepas tu diet ke tepi . Tu memang kan, hari raya diet kita semua zero sih. Ya, I cook, Kan? air manis. Selalunya bila musim-musim hari raya gini, yang itulah semua jatuh sakit. Betul. Betul Manis sangat manis. Betul. KDP macam mana hari raya? Alhamdulillah, sak rendang. Dapat juga makan rendang walaupun tak ada kat kampung. Kau kat kampung semua makan apa hari raya kat kampung? Lalu kat kampung rendang sedap-sedap jugalah. Kat Singapura tak sedap Singapura pun rasa dah macam kat kampung juga. InsyaAllah. Pasal cakap macam tak ada kat kampung lah. Tapi rasa pun dah macam kat kampung. Apa yang ada kat kampung yang tak ada kat Singapura bila selalunya hari raya macam ni? Dia orang punya kesamaan tu. Like ada yang beza. Macam hari pertama raya dengan hari pertama dekat Singapura dengan Indonesia sana. Kalau dekat Indonesia, dia orang hari raya ni memang betul-betul berkumpul lah. Ramai. Kan buat meriah. Okay. Kita pun sama juga meriah. Alhamdulillah. Meriah di blok. Ya, itulah yang saya rasa. Ngapi ke apa, walaupun hari haji kan memang mercun. Kan? Sembelih kambing. Selalu malam tu kita dah starting lah. Buat barbecue apa malam, tunggu sambil takbir tu. Oh, selamat cakap buat barbecue kan. Dah starting dah buat tumban. Tahu tumban? Tahu? Tahu. Tumbal. Tumbal. Oh, tumbal. Banyak kan nonton tumbal. Kan? Okey. DP ni dia ni kebelakangan ni beberapa bulan yang lalu ni dia dah nak cari hantu. Berani kau berani awak kasar pula. Apa buat you nak cari benda-benda gini? Wah, saya sebelum ni saya penakut. Saya penakut gila. Sama. Tak berani pun dengan benda-benda gini. I mean walaupun ternampak sikit kat ujung-ujung mata tu macam
Terus baca apa yang saya boleh baca lah. Dan setelah dah kira saya dekat Singapura ni dah berapa tahun lah. Dan saya pun dah punya anak dekat sini. Starting mulaan kenapa saya berani dengan hantu ni semua, daripada anak saya kena kacau. Oh, dari situ. Yes. So anak saya kena kacau. Di situ nak start ni. So the first story yang anak saya kena kacau tu, masa tu saya kerja dekat kawasan sini juga. Oh, kawasan sini juga? Yes, dia punya factory kawasan sini juga. So masa tu bos panggil saya lah, dia call. Dia cakap nak buat night shift tak? Cakap, oh boleh bos, boleh. Cakap, saya pun tengah tak ada job juga. Saya cakap gitu. Habis si bos ni suruh datang tempat kawasan sini ni. Saya datang lah. Tapi saya datang tu lambat sikit, dalam pukul 9 ke 10 gitu. Alright. Tu hari Saturday night. Jadi kalau balik dekat Indon tu malam minggu nak cakap. Okay. Yes, malam Sunday. So diorang pergi jalan. Bos cakap suruh datang sana pasal dia nak jalan dengan family. Okay. Family dia lah tu. Apa saya cakap, boleh lah saya cover dah, saya datang sana. Dalam pukul 10 gitu saya sampai sana. Saya tengah dah sampai sana berbual dengan bos. Lepas tu bos balik. Saya duduk kat sana. Jantar saya lah tempat private tu. Tempat tengok CCTV semua tu. Jantar kat dalam duduk. Masa saya masuk pintu tu, hawa dah macam lain. Salah, saya takut. Orang takut mesti hawa dia kan macam-macam. Mesti orang fikir macam apa? Macam kalau orang takut ni ada lain macam sikit lah. Tempat yang tak seram pun akan jadi seram. Betul. So kat situ terang, banyak light, banyak lampu kat situ. Tapi saya feeling tu macam dah Allah Akbar. Saya cakap, ni dah lain macam ni kat sini. Pasal dekat dalam building tu bos cakap dengan saya, awak kat sini sorang-sorang tau, jaga ni tempat, dia cakap. Okey lah. Bila masuk hawa dah lain. Saya dah masuk, duduk dekat tempat duduk tu dalam pukul 10 kita keluar dulu, isap rokok. Pukul 11 kita dah naik balik tempat tu. So bos dah tinggalkan saya masuklah seorang. Salah tu dekat level 1 koridor sekali. Tempat private room tu. So bila saya dah masuk, duduk. Masa tu saya tengah main handphone lah. Lepas main handphone, dah sampai pukul 1 ke 2 gitu. Saya terlelap sikit. Pasal dah penat sangat kan. Pasal siang dah kerja, malam pun saya ambil jugalah kerja tu kan. So saya terlelap sikit. Masa saya terlelap tu saya kena tindih. Kena tindih dekat tempat tu, dekat factory tu. So bila kena tindih ni, biasa selalu kalau saya kena tindih selalu ada jin dia. Kat sebelah ke kat mana, walaupun saya tengah baca-baca, nanti jin tu pun ikut baca. Masalahnya dekat factory ni, masa saya kena tindih tak ada apa-apa. Cuma tak boleh bernafas saja. So kira nafas tu berat. Nafas berat, tak boleh nafas. Masa tu saya baca surah semua. Walaupun tak ada jin dia tu, saya baca surah semua. Tak lepas. Last kali, bagi last warning, saya maki tu. Tindih tu saya maki. Saya cakap berbual Indon lah. Anjing lah. Boleh? Boleh, anjing. Okay. Okay. Woof woof. Okay, saya cakap woof woof dengan dia. Betul anjing. Anjing. Oh, dia pun woof Woof juga. So bila saya maki tu benda, baru dia hilang. Baru saya boleh bangun. Saya tidur dekat chair. Chair tu saya slide sikit, saya tidur. Tak boleh nafas. Karena saya kena maki. Terus jin tu hilang. Saya bangun, ambil handphone semua, ambil earpiece, pasang tu earpiece dekat telinga, hidupkan Quran nyaring-nyaring. Saya dengar tu semua Quran. Daripada pukul 2 tu sampai pukul 3, barulah saya terbangun balik tu. Saya dah dengar earpiece tu, saya tidur. Saya bangun balik pukul 3, saya nak pergi toilet. Dekat toilet ni lah, diorang dah starting. Yes. So daripada saya keluar daripada pintu saya tu, ada pintu office tu, nak pergi toilet. Because it's building dah lama punya kan. So tahulah toilet building lama macam mana. Toilet lama ni dia akan ada, bawah tu akan ada lubang tau dekat toilet tu. Okay. So ada tiga pilihan. Ada toilet duduk, nyangkung dengan yang stand punya. So saya pergi yang duduk. So masa saya nak masuk dalam pintu toilet, masa nak buka pintu toilet tu, rasa ni yang selalu saya rasa bila saya buat solo ni. Angin dia. Push. Lalu depan muka. Sejuk angin tu. Sejuk gila angin tu. Dah macam yang selalu saya buat lah. Dekat luar-luar bila saya buat solo apa semua. Angin tu selalu yang saya rasa. Itu saya belum tahu lagi.
Saya belum faham lagi benda ni. So bila dia lalu depan muka, sejuk depan muka ni. Saya buat bodoh. Pasal saya ingat saya dah dengar Al-Quran. So saya beranilah masuk toilet. Saya pergi tempat yang toilet duduk. Saya buka pintu. Tapi masa masuk tu feeling dah rasa lain sikit lah. Cuma walaupun dah berani, kalau dah orang penakut ni mesti ada rasa dia kan. 100% ada dalam 30-40% masih ada rasa takut. So bila saya masuk, saya duduk, kencing. Lepas kencing, tiba kepala otak saya ni dia tiba imagine ada kaki kat bawah. Kat dalam lubang-lubang tu, slot-slot tu ada kaki. Imagine ada kaki. Kuat tu, imagine tu kuat gila. Saya tak tahu entah ataupun jin ke apa, kita dah kena ini kita tak tahu kan. Dia dah imagine saya tu bawah tu ada kaki tua sangat kaki tu. So saya buat macam mana? Saya tengok gini daripada lubang tu. Terbakar je. Tak apa. Tahan panas. So bila saya dah tengok gini, tak ada. Saya ambil telefon saya. Saya buka kamera. Saya suluh kat bawah. Angkat lagi. Tak ada. Saya buat video tu. Tak ada. Saya ingat apa? Orang tua cakap kena buat macam gini. Kangkang tu bawah. Haya kangkang. Pun tak ada. Tapi feeling ni kuat sangat yang ada benda tu dekat situ. Saya keluar pergi cuci tangan. Keluar daripada toilet. Saya masuk balik pintu office saya lah. Saya pergi rest dalam 15 minit. Terus feeling nak buat kopi. Nak pergi kitchen dia. Masa pergi kitchen tu, dia orang dah start ikut masuk dalam office saya. Bila saya nak masuk dekat kitchen, ada L gini kan. Dia punya wall tu L gini. So saya masuk ke sini. Dia punya teaspoon tu floating, jatuh. Kau? Ni yang saya dah start macam tak betul. Saya cakap ni tempat saya cakap. Tapi saya dah dengar Al-Quran kan. So saya macam okay lah, boleh lah kan. So dia punya teaspoon tu floating. Masa saya nak masuk, tup, jatuh. Baru saya dah mati nak buat kopi tau. Kira dah ada orang nak siapkan saya kopi kat dalam. Tu lah. Saya pergi dapur, tengok spoon floating. Saya voice note dekat bos. Bos kasih tempat betul tak betul, saya cakap. Bos tak balas. Bos tak balas. Dalam pukul 5 masuk pukul 6 gitu, baru dia balas. It's okay, dia cakap tempat tu tak ada apa-apa. Situ kau jaga je kerja, dia cakap. Lepas tu dah nak pukul 6 kan, selalu kita shift kan dengan yang morning shift punya lah. So pukul 6.15 ke 6 gitulah, 6 something lah. So baru akak tu datang. Akak tu datang, saya tak tidur. Saya tengah tengok gini, tengok atas gini. Tapi akak tu kejut saya. DP. Bangun. Saya nampak akak tu tengah kejut saya tau. Saya gini je. Pas sekali saya dah move badan gini, baru akak tu cakap, Alhamdulillah bangun juga engkau, dia cakap. Tu yang saya terus pelik. Macam mata saya ni ataupun mata akak ni yang ada kena sihir dengan jin ni. Saya tengok akak tu tahu. Tapi tak tahu itu entah rasa macam penat macam gimana, tak tahu entah saya tidur ke tak tidur. Yang saya rasa tu saya tak tidur tau. Saya tengok tu akak kejut saya. DP bangun, dia cakap. Masa saya move gini, baru Alhamdulillah bangun kau dia cakap. Teruslah kita berbual dengan kakak tu kasih makan, kasih apa. Lepas tu barulah saya balik rumah dalam pukul 8 gitu. Dari tempat kerja sampai ke rumah. Dekat rumah ni anak saya pagi pukul 8 kan bangun. Diorang harus sekolah kan pagi kan. So diorang dah bangun ni. Anak saya yang perempuan ni tak pernah peluk saya, tak pernah cium saya, tak pernah tak dekat dengan saya. Diorang ni anak saya ni selalu, yang perempuan ni selalu dekat dengan mak dia. Dia apa-apa, kalau ada apa-apa anak ni perempuan ni semua dekat mak gitu. So bila saya balik anak saya macam happy. Selalu kalau saya bawa member, anak saya happy dia sama macam gini. Bawa member lah, kawan saya. Tapi ni awak seorang. Masalahnya ni saya seorang tapi anak saya buat happy yang macam saya bawa member selalu. Ni yang saya terus macam, betul ni anak saya ni, saya cakap. So bila saya masuk rumah tu, anak saya macam loncat-loncat lah, budak kecil saya. Normal ni budak kecil macam mana. So masuk, terus dia peluk, daddy, dia cakap. Dia peluk daddy. Lepas tu dia pergi side sikit, dia tengok kat belakang saya. Ni. Terus saya masuk lah.
Saya masuk, pergi cuci tangan, cuci kaki. Saya selalu buat itu. Aktiviti saya buat. Sebelum daripada luar rumah, saya selalu cuci tangan, cuci kaki dulu. So, bila saya dah masuk, saya pergi living room. Saya main PS4 saya lah. Main PS4. Anak tu belum ada apa-apa lagi tu. Dia continue main dengan abang dia. Dan mak dia kat dalam bilik lagi. So, dalam pukul 4, anak tu dah start peluk-peluk saya. Anak perempuan tu yang tak pernah peluk saya, tiba peluk saya. Itu berlalu dalam 3 hari. Sebelum kejadian dia ni. So, berlalu dalam 3 hari. Nah, setelah tu, setelah dah 3 hari tu, anak saya ni asyik apa? Melekat dengan saya. Tak nak pisah-pisah. Sampai dia cakap love you daddy. Budak kecil lagi. Macam love you daddy, macam tunjuk sayang dia gila lah. Dia macam peluk saya apa semua. Saya tengah baring pun dia ikut baring kat sebelah saya, dia peluk juga. Saya sebagai orang tua kan, orang tua dekat anak feeling mesti tahulah. So saya macam pelik. Saya try tengok muka dia. Dia macam tengok balik lah. Dia tengok balik. So saya try to baca amalan yang saya pernah baca lah. Terus anak tu macam facing lain. Masa saya baca tu dah pergi lain. Okay, ni cakap standby dalam hati saya. Standby. So betul, pada hari itu juga pukul 8 anak saya tiba demam. 39. Sawan naik. First sawan tak ada apa-apa, it's normal. Because saya ada kerja medik juga. So kira saya first lah tolong dia. First tolong dia lah. So saya buat apa yang layaknya saya buat dekat medik dulu. Dia tengah breastfeeding, dia tak boleh nafas. Bibir dia sampai biru. Masa tu saya tengah tidur dengan bini saya. Saya, bini saya, anak saya. So 3 orang. Si boy ni main kat luar, kat living room. Saya dekat sini main handphone. Bini saya tengah breastfeeding sini, dia cakap, "Pa, asal Safa ni bibir dia asal Safa ni diam," dia cakap. Saya cakap, "Normal lah tu, budak kecil kalau sakit mestilah diam." Saya cakap gitu. Tapi dalam hati saya dah was-was tau. Dah macam standby. So bila bini saya cakap gitu, saya dah cakap gitu, saya cakap, biasalah tu budak kecil tengah demam mesti diam. Tak lama betul bibir anak biru, tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Tangan ni pun saya gini-gini kan tak boleh paksa. So saya angkat, itu dah betul-betul panik dalam hidup saya. Semua hidup saya paling panik ni benda ni. Asal anak saya ni. Itu saya angkat pergi keluar. Safa, saya panggil nama dia tau. Safa, saya goncang-goncang ini. Saya macam kacau-kacau gini. Lepas saya tepak belakang dia. Last kali saya sungsangkan gini, baru keluar muntah dia semua. Macam tahu sawan macam mana sawan boleh muntah banyak tau makanan. Kat dalam dia stuck dekat sini. Bini cakap cok. Tapi itu bukan cok. Kalau dah demam sawan lah punya kan, bukan cok. Ini macam stuck dekat sini. Bila saya gini kan, keluar semua muntah tu. Makanan yang dia makan tadi keluar balik. Call ambulan. Suruh ambulan datang ambulan, bawa hospital. Dah sampai KK sana. Dah sampai KK, dah masuk dalam emergency. So anak ni still panggil saya. Dia dah sembuh. Dia demam dia terus turun. Masa lepas sawan tu demam terus turun. Dekat rumah dah bawa hospital. So dia terus panggil saya. Where is daddy? Dia cakap gitu. So kira bini call saya lah. Saya dengan anak tinggal dekat rumah kan, tengah kemas bersihkan apa semua bekas muntah tu. So, saya rushing pergi hospital, pergi KK. So bila sampai dekat KK, yang anak saya dapat video call tadi tu, saya datang sampai KK, saya dekat anak saya. Masih sama position macam yang first, dia peluk-peluk saya lagi. Saya dah ingat dalam hati masih, ini masih ni saya cakap. Saya ada ni sesuatu lah. Okay. Yang the second time pula dia punya sawan. So lepas tu dia dah okey lah. Tapi dia macam masih macam sayang-sayang saya lah. Sampai the second time sawan, ni yang pelik. Ni yang paling pelik yang saya nampak. Yang betul-betul nampak ni jin ni dah betul kacau anak saya. Second sawan, saya dekat living room. Bini saya dekat dalam bilik dengan anak saya. Sama time breastfeeding juga. Sama juga. So bila susukan saya kan, bini keluar jerit-jerit. Safa sawan lagi.
Terus saya pergi lari dalam bilik tu, saya tarik, saya buat yang macam sama. Keluar lagi tau. Keluar. Tapi ni keluar macam air sirap punya. Color merah. Merah makanan tu. Jadi color macam merah. So masa saya balikkan gini kan. Masa saya balikkan, saya pegang kepala dia tau. Saya bacakan dia macam tarik-tarik gini tau. Dia tarik pada tengah sawan. Mata putih Mata putih. Lepas dah nak sembuh, berapa minit nak sembuh daripada sawan tu, mata dia black mat. Kosong. Mata dia kosong. Mata dia macam mata kita normal manusia. Ada Hitam macam semua. ada macam hitam, ada macam- cemen-cemen sikit. Ini tak, ini betul-betul macam ni. Hitam gelap betul. gitu. Yes, hitam gelap. Dilated lah. Yes. So ini saya terus Allah, saya cakap, ini memang betul jin punya. Saya cakap ini gangguan daripada jin. Lepas tu memang betul jin tu tunjuk wujud depan rumah lembaga hitam tu. Anak dah hantar dekat hospital. Saya balik dekat rumah. Anak yang lelaki Datuk dia bawa. Saya memang sengaja saya cakap, saya tunggu dekat rumah. Tak apa, orang dekat KK, nanti Datuk sini bawa Bilal, saya tunggu dekat rumah lah, saya cakap. So dalam berapa jam tu saya tunggu kat rumah sebelum saya pergi hospital lah. Saya tunggu dekat rumah. Masa tunggu dekat rumah tu, anak saya dah kena bawa dengan ambulan. Keluar daripada ambulan tau, saya masih dalam rumah. Saya bersihkan apa semua. Saya tunggu kat living room. Lepas bersihkan tu, saya duduk. Sengaja saya duduk. Lembaga tu betul-betul dekat tingkap tu. Dia tengah mengintai gini. Lembaga hitam tu. Saya kat corner-corner mata boleh nampak. Selalu kat corner mata. Saya kalau selalu nampak benda gini, Kena mata. kat corner mata. Ini selalu kat corner mata. Daripada dulu memang daripada corner mata. Tak boleh 100% daripada tengah. So bila saya ternampak gini kan, saya sengaja tengah mengintai tau. Benda hitam tu mengintai. Dia tahu macam shadow tapi gini-gini. Goyang-goyang. Jangan dekat tingkap nak ada orang nak buat shadow. So saya boleh tengok gini. Dia tengah mengintai. Wah, saya pusing balik daripada living room. Saya keluar daripada daripada pintu tu. Saya keluar daripada pintu, buka. Shadow tu run to the staircase. Kalau manusia, dia akan buka pintu staircase dulu. Akan bunyi bom. Ini tak ada. Terus all the way hilang. Saya kejar sampai staircase. Saya buka staircase. Daripada situ starting jiwa saya, kira jiwa takut saya tu hilang. Daripada situ rasa berani saya keluar semua untuk balaskan anak dendam saya. Untuk balaskan dendam saya, dendam anak saya ni, demi anak saya yang diorang buat macam gitu. Daripada situ saya dah tak ada rasa takut dengan benda-benda ni. Yang ada lagi saya nak cari diorang, saya nak tangkap diorang. Kalau boleh lah. Masalahnya ni benda halus. Tak boleh sentuh pun. So masa lepas tu daripada saya kejar koridor tu, saya balik daripada rumah pasal tak dapat. Balik pada koridor, saya balik rumah. Masa balik rumah, saya termenung dulu. Ya Allah, ini cakap, ini betul ke pasal saya kerja dekat tempat tu sampai ada benda tu ikut saya. Padahal saya pun tak ada buat apa-apa. Tu saya ada terfikir macam gitu. Tapi jiwa api saja ni masih. Dekat kursi tu saya emotion, saya tarik nafas. Macam orang bergaduh lah. Macam mana orang nak bergaduh gitu. Tu kuat, ambisi saya kuat. Lepas saya baca ayat-ayat yang saya buat tu, yang saya amalkan selalu. Lepas tu saya pergi hospital, jumpa anak saya. Anak saya still masih cari-cari saya tu. Masih cari-cari saya. Daddy, where's daddy? Saya datang jumpa. Ada salah satu Habib ni, my father, my sister punya husband, my brother-in-law lah. Dia Habib. Kira saya tanya dia lah, Bib, kemarin saya kerja dekat sini. Dan sekarang benda ni sudah terikut. Saya cakap. Habib tu terus cakap, ini kau nak kena hati-hati. Pasal ini bukan tempat tanah kelahiran kau. Ini jin daripada luar negara. Luar negara kalau dah kacau, jin dia dah ganggu kita. Itulah ganggu rabak-rabak punya. Pasal ni bukan tanah kelahiran kau. So Habib tu dah cakap gitu. Lepas tu Habib tu bagi saya satu amalan ni. Dia ijazahkan dekat saya. Dia suruh amalkan ni bila kau nak masuk pintu, bila kau keluar pintu, bila kau dalam hutan ni kau semua kena amalkan. Ni tak payah kau bila on the spot dia kau dekat situ situation. Kau baca terus cakap gitu. So saya amalkan lah, keluar masuk rumah tiap hari tu saya amalkan. Masa saya dah amalkan, sengaja ni saya pergi anak saya try tu bacakan amalan tu dekat anak saya. Wah, anak saya punya aktif terus berubah. Dia punya aktif lain macam. Macam bukan budak kecil punya aktif lah. Dia macam gelisah gitu. Tapi lari sana sini. Masa nak dibacakan tu dikejar tu lari sana lari sini. So bila dah selesai kejadian tu, barulah saya starting to
baca amalan saya, bersihkan rumah, bersihkan apa semua anak saya bacakanlah sesuai amalan dengan yang Habib kasih tu. As long sampai sekarang alhamdulillah rumah bersih, tak ada apa-apa. Sampai dari sekarang situ, anak pun dah tak ada ni, dah tak ada gangguan-gangguan tu alhamdulillah. Malah anak saya lagi berani. Jadi makin berani dia. Lalu saya dah ajarkan dengan saya selalu cakap dengan dia, kalau if you see God monster, cakap kill him, cakap. Saya cakap dengan dia gitu. Dengan anak yang lelaki lah. Oh ya, before that anak saya masa saya bangun subuh nak pergi kerja. Anak saya yang lelaki tu dia terperanjat, saya tak ada dekat katil. Dia lari dekat saya. Dia cakap dia ada nampak monster dekat atas kabinet. Tu dia lari subuh-subuh. Saya terperanjat, itu bulu roma saya meremang sampai atas. Masa anak cakap gitu. Saya ingat masih ada. Tapi alhamdulillah sampai sekarang lepas bersihkan apa semua tu dah tak ada apa-apa lagi lah. Kawasan mana tu tinggal? Saya Punggol. Dekat Punggol. Nibong. Nibong? Yes. Tu kawasan dulu hutan lah. Oh. Kawasan tu sekarang baru berdiri semua tu apa. Okey. Tu. Tadi bila siapa tu, dia DP ke DP? DP boleh, DP boleh. DP untuk orang Indon, DP orang Singapura. Pasal English dengan Melayu sana lain. Okay. DP. DP ya, Pak DP. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Yang tadi kau dengar dia cakap solo sebenarnya si DP ni dia tengah buat macam Ada dendam. video dendam dengan eh. orang. Dendam waktu dia cari apa kawasan-kawasan tu kat dia punya TikTok. Kalau semua nak pergi TikTok, tengok apa yang DP ni dah buat ni, video-video dia boleh ke Borneo Boys. Borneo kat Boys bawah ni. Triple SS. Apa? Borneo Boys Triple S. Triple S. Boy S. Boys. Dekat bawah. Boys. Suruh diam lah tu. Boys. Okay. So, dari situ nampak ni tadi saya nak cakap pasal apa kan lupa pula satu tempat tu. Yelah. Ustaz apa nak cakap? Ustaz, tadi ada benda lah dia tangkap tadi. Saya dah tangkap, saya terlupa pula. Alhamdulillah. Apa-apa pun apa yang saya nak cakap ni, dalam hal ini kalau ada perkara yang tidak sama perpandangan, kita menghormati satu sama lain lah. Pertama, memang zaman Nabi SAW memang ada budak-budak kecil yang selalu terkena gangguan. Okay? Gangguan jin ada juga, gangguan ain selalunya. Jadi merukyahkan budak-budak ni. Allahu Akbar. Terpanjat jap. Jadi merukyahkan budak kecil itu adalah salah satu perkara yang memang diamalkan Nabi dan diamalkan para sahabat lah. Kedua, saya kurang bersetuju dengan cara DP memaki benda tu. Kau jangan maki. Kisah jelas sebaiknya jangan maki kerana bila terkena gangguan, syaitan inginkan kita buat dosa. Jadi dalam hal ni mungkin dialah fahamlah marah Ya, anjing lu gitu. Kemudian gangguan tu berhenti. Seakan kalau kita terbuat perkara seperti ini, itu yang syaitan inginkan. Wallahu alam, hanya sekadar jin tu dah puas hati lah nak buat dosa tu. Kita buat dosa actually yes. Jadi tu pandangan secara peribadi dan apa yang diajarkan dalam kitab-kitab ruqyah. Kerana kita diajarkan orang dulu-dulu kan, kalau nampak kau maki. Kau nampak tu kau maki, pergi maki balik maki. Tapi sebenarnya tidak. Bila dah berlaku seperti ini, isti'adzah dulu. Minta dengan Allah. Apa tu? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Isti'adzah short form. Isti'adzah Maknanya dia shortcut maknanya lindungan, minta lindungan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. So itu memang kalimah yang diajarkan Nabi. Pastinya yang diajarkan Nabi tu sebaik-baik amalan lah. Isti'adzah, kemudian baca surah Ikhlas, surah Falak, surah Nas, Ayatul Kursi dan sebagainya lah. So mungkin benar apa yang dilalui DP, anaknya terkena gangguan. Dan selalunya kalau budak kecil gangguan, dalam pengalaman saya merukyah, kita akan rukyahkan mak bapak dia. Mak bapak dia dulu. Mak bapak dulu kita akan rukyahkan lah. Dan kadang-kadang ada pattern lah kemungkinan dari bahagian bapak yang selalu jadi gangguan. Kemungkinan gangguan anak itu disebabkan bertinggiknya makhluk halus itu, jin, dalam salah seorang ibu ataupun daripada bapa. Mungkin. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. So mungkin tempat kerja tu yang dia ikut tu Bermulanya dari situ kan. Yes, bermula daripada tempat yang lama tu, tempat. Tapi Ustaz ni bila cakap anjing tu, bagi dia cakap maki, tapi binatang. Kau cakap burung. Arnab. Tikus kau. Apa kata? Oh, itulah nak tanya soalan juga tadi macam Ustaz cakap kan kita tak boleh maki. So ada some yang macam kita kena tindih ni kan. Dulu saya pernah kena tindih dekat Indon ni lah, dekat Indonesia. Masa saya umur berapa belas tahun. So bila saya kena tindih,
Saya ikut amalan yang apa Ustaz cakap. Kita baca surah. Masalahnya ni, jin yang dalam tindih ni lagi bagus suara surah dia yang dia baca. Nah, ini adakah tindih ni jin yang Islam ke, jin apa ke gitu? Wallahu a'lam. Dia ada jin yang Islam yang menjadi ahli sihir pun ada. Dia ada jin yang bukan Islam yang menjadi ahli sihir pun ada. Apa yang dilakukan di sini ialah membuatkan kita tidak berkeyakinan kepada ayat Al-Quran dan berkeyakinan dengan cara yang lain untuk mengatasi gangguan ini. Sebagai contoh Ustaz, saya dah baca ni, auzubillahi minasyaitanirrajim, dia masih ganggu saya. Saya maki dia, baru berhenti. Itu yang diinginkan oleh makhluk seperti ini. Perlu difahami, iblis berjanji kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam. Dan cara menyesatkan anak Adam yang paling teruk ialah melalui gangguan. Bila gangguan seperti ini, kita melakukan satu cara berhasil. Tapi apakah cara itu diajarkan Nabi, diajarkan para sahabat, ataupun cara yang tidak? Sekadar itu penjelasan saya. Because dia diberitahu kan dia buat paranormal kan. Dia punya ini bagus suara dia. Lagi bagus dari suara saya ngaji. Asal gitu. Ada orang dulu pun cakap tau, dia baca ayat kursi dia pun ikut sekali. Saya pernah rawatan tu tengah rukyahkan, dia mengikut apa saya baca. Tapi di sini keyakinan kita diuji sebenarnya. Macam kita dah baca, Rasulullah ajarkan kalau baca benda ni takut. Tapi saya baca, dia baca balik. Pasal kita kalau kena tindih, kita masih boleh fikir tau. Tapi ada yang bila tengah tindih tu nak baca panik. Gitu kan. Tapi kalau kita pecahkan barrier tu, tapi pikiran work lagi. Tapi kalau kita pecahkan barrier takut tu, insya-Allah bacaannya boleh lancar. Insya-Allah. So guys, kalau macam satu hari selisih lah. Satu kalau hari terkenanya tertindih ke, memang panik. Tapi calm down dan busuk-busuk tak boleh baca apa-apa, cakap Allah sebegitu pun boleh. Gitu je. Banyak. Okey, tu cerita bermulanya you solo pergi hunting, buat cari disebabkan itu solo. So itu tak geram kan tu orang balas dendam. So jadi bila ada apa-apa pun dekat masa saya solo tu memang saya kejarlah diorang. Solo bermakna keluar mencari mereka. Tak ada, niatan saya bukan untuk mencari Bukan, solo bermakna ni keluar mencari. Keluar untuk sekali exercise. Cuma kalau terdengar tu memang saya sekali jalan lah. Dia ada ritual-ritual tertentu lah. Pasal saya selalu dengar Habib ni cakap tak boleh cari hantu, tak boleh cari hantu. Tapi saya niatkan dia dengan lain. Saya niatkan dengan cara niat saya dengan saya berjalan, apa yang saya dengar, saya akan pergilah dekat dia. Normal exercise, jogging malam. Tapi kalau ada, okey lah. Kau nak kacau aku kan? Nak main? Mana? Tu betul. Itu yang saya buat. Mel kacau kau balik gitu Takut nanti salah penafsiran orang cakap ni, si DP ni cari hantu gini-gini. Tak ada. Saya ada alasan. Saya cari hantu kerana ada alasan. Okey. Tengok komen-komen kat sini. Wah, Tim Puaka all the best. Tim Puaka best lah. Bagus lah. Jangan cakap aja. Tapi dah subscribe ke belum? Jangan lupa subscribe. Ada cerita lagi? Banyak kalau cerita dia. Kalau nak ikut cerita solo banyak. Okay, cerita. Kita ada masa lagi. Kita ada masa lagi. Kalau solo ni video dah ada 50 nanti saya cerita. Lah so ada orang cakap ni kan, kawasan yang selalu jadi tempat wisata orang lah. Sentosa lah. Sebutlah tempat sudah saya sebut. Sebutlah. Pulau Mati. Pulau Belakang Mati. Pulau Belakang Mati, bukan Pulau Mati. Pulau Belakang Mati. Memang kat Sentosa, kenapa? So ada some orang cakap ni tempat sini tak ada ni, tak ada tu. Dan ada beberapa orang cakap lah dekat dalam media sosial tu, diorang cakap betul ke Singapura ada hantu dekat gitu. saya fikir macam kau ni jin kat mana-mana. Tak mungkin tak akan dekat Indonesia ada jin, saya cakap gitu dalam hati kan. Lepas tu ada orang komen jugalah, mana ada Singapura macam gitu-gitu, dia cakap. So bila saya dah dengar cakap gitu, kira saya rasa macam orang yang tak percaya ke apa benda gaib gini. So saya pergi Sentosa malam-malam. Tu saya 2 orang. Pasal member ni yang ajak saya. Dia cakap, "DP pergi Sentosa sini." Okey boleh bang, sengaja. Memang saya pun nak pergi Sentosa juga, saya cakap. So dia buat saya pergi Sentosa dekat yang jalan 4 orang jogging dalam hutan tu lah. Saya tak tahu apa nama tempat dia. Orang cakap sana tak keras lah, tak ada apa. Pasal tempat orang wisata lah. Holiday apa semua. Holiday. Sekali masuk kat dalam tu, saya tunjuk suara dia nantilah, video dia ada dekat TikTok. Tengok je dekat TikTok nanti video dia. Suara dia ada. So first kita entrance tu, masa tu kita try to communicate dengan dia, orang dalam tu semua.
So, kita try to communicate. Pasal kita pun ada amalan dia kan. Yang kawan saya ni pun satu ni orang ini apa kuda kepang dia orang ada jugalah ada pegangan dia juga. Yalah. So kira dia ni kuda kepang, yang saya ni betul-betul melalui amalan minta izin lah dengan Allah. Kalau Allah nak tunjukkan, Allah nak dengarkan, kasihlah. Tapi kalau tidak, alam tu bukan rezeki kita lah. So saya tunggu, saya buka, bila dah buka tu saya masuk. Wah, itu first angin maybe dekat tengah laut. Pasal tengah laut angin dia kuat kan. Tapi tu angin dia kuatnya semacam. Okay. So kira macam pokok tu semua dah sengit sana, sengit sini, sangat sini. Bila masuk tu, starting masuk lepas kita buka tu. Masuk kat dalam, dia ada satu batu tau kat dalam tu. Ada satu batu, tak tahu itu government buat ke apa ada. Kalau nampak nanti batu tu dekat situ, itulah batu dia. First entrance kita masuk. Dia gelakkan kita dekat situ. Baru masuk dah. Wah, bergerak. Terus saya lari pergi dekat batu tu. Saya tanya kat mana. Dia pindah kat belakang. Dengan bunyi pokok yang bunyi ngek dengan bunyi gelak dia sekali dekat situ. Tu saya tak tahu kalau betul Ustaz ya. Kalau ada benda gini, betul ke ada angin dia kuat macam itu? Betul. Berarti betul. Angin kuat memang betul lah. Angin kuat. Kerana zaman Nabi Sulaiman pun sama. Bentuk-bentuk memanggilan jin sebenarnya adalah kan? melalui angin. Ya. Tanda-tanda dia Tanda ada. keberadaannya lah. Ada semua video dia ada. Nanti boleh tengok So bila saya panggil sana, dia pindah sana. Dia gelak dekat sana. Saya kejar sana. Dia patah balik dekat tepi laut tu, tepi tasik tu, yang pasir-pasir tu. Saya cakap dengan dia, sekali lagi game saya buat bodoh dekat korang. Saya akan jalan terus. Pindah sana, masih dia gelak kat sini. Saya cakap, okay, korang tak nak wujud kan? Saya cakap, boleh, saya pergi. Masa kat corner tu, suara dia yang betul-betul dapat record. Masa dah sampai corner belok tu, saya tunjuk video dia. Okay, sambil DP check suara, saya nak tanya Ustaz, nasihat untuk orang-orang yang suka mandi laut pula kat laut. Betul ke? Memang ada orang percaya apa tau, you ada penyakit ke gini-gini, you pergi laut, you berendam, selawat ke apa, lepas tu terus bangun balik, patah balik gitu. Ada orang cakap macam tu. Tiada cara yang diajarkan Nabi dan para ulama, tapi laut itu air mutlak. Jadi boleh juga kalau merendamkan diri. Tetapi kalau bersandarkan condition tertentu, kena 12 malam, kena begini, kena mandi, dan hari lain macam hari atau biasa. Hari apa-apa semua, kalau berkondisikan sesuatu, itu satu cara rawatan yang tidak tertulis daripada mana-mana kitab ruqyah lah. Tak sahih sangat lah kan. So again, macam saya terangkan di sini, mungkin DP dengan saya kita ada perbezaan pandangan, but kita berduduk sini dan menghormati dan mempelajari antara satu sama lain lah. Jadi apa yang saya faham, DP pada waktu tu, di waktu laut ni Suzairi, dalam penerangan ilmu ruqyah, antara jin yang degil jin laut tau. Jin Ghawas. Kerajaan paling besar tu. Iblis tu, istana dia tu asal laut. Kerana dia nak cuba jadi Tuhan. Kerana arash Allah itu, singgasana Allah itu berada di atas air. Tapi bagaimana kita tak boleh fikirkan. Iblis nak jadi macam itu. Jadi singgasana Iblis tu memang berada di atas air. Dan ada banyak juga pengalaman daripada klien yang terkena gangguan jin laut. Antaranya dia tengah naik kapal, kemudian nampak macam rambut atas laut tu, kemudian berlerai rambut kan. Keluar, mata merah tengok, kemudian masuk balik. Ada yang tengah bawa bot, tiba-tiba nampak duyung. Duyung tu sebenarnya jelmaan jin tu. Betul. So dia ternampak duyung, kemudian dia tengok duyung tu, dia tak perasan kat depan tu ada kapal pam langgar. Waduh. Terus koma. Sadar koma tu dia rasukan jin itu yang merasuk dia lah. Wallahualam. Ini yang dikisahkan lah. Cuma apa saya tahu, orang cakap laut tu yang bagusnya apa tau? Dai garam, kalau kaki gatal-gatal kudis-kudis, pergi rendam. Dia ada kelebihan dari segi medicinal kot. Pasal dia bergaram kan. Yes. Okay, so, ada suara dia. Boleh. Okay, kita dengar sama-sama. Dia nak kena dekat sikit pasal dia punya suara tu gelak dia macam tim gitulah, budak-budak muda. Hawa sini bagus Bang Zid. Tak masing Wah. Jom. Yang ni bodoh. Kau bikin aku terkejut bodoh. Ada 24 Terkejut aku. Sian dia bodoh. Bodoh tak ada member Mesti. Ya. Ada. Terus saya selawat kan.
Pasal tadi member tu saya ingat tak tahu lah mungkin kodok betul kodok ke tidak. So suara dia macam suara budak muda lagi, macam budak umur 18-19 tahun. Ada Gitu mengganggu gitu. Mainkan mainkan. Itu yang dapat tangkap. Kalau yang lain tu suara dia jauh sikit. Tak boleh dengar. Alright. Tapi kalau masa live streaming tu diorang semua dengar lah. Tu yang dekat Sentosa. Dengar. Orang dengar lain pun ada lagi banyak. Ada. Okay. Boleh? Masih boleh? Masih boleh. Okay, so ni saya nak cerita yang dekat Labrador Park pula. Labrador Park. Okay. Labrador Park Itu ni memang tempat dia. yes, betul Ustaz. Labrador Park ni mana kala sejarah orang Jepun kan. So the first kita masuk duo dulu. Pasal member saya dah cakap bolehlah DP kita try dulu masuk duo tengah live streaming ni. Masuk kita sampai pergi tempat meriam tu. Tempat meriam yang ada patung apa semua. Oh, situ. Yes. Daripada situ saya dah feeling dah ada budak panggil saya daripada jauh. So budak ni macam panggil berbual tak faham lah. Saya tak faham berbual dia apa, macam suruh datang sini gitu. So bila tu saya pusing balik, saya kejar dekat buluh tu. Dan dekat buluh tu tak ada, dia kacau kat sana pula suara dia. Bunyi betul. Ini orang live semua nampak. Semua orang live dengar punya. Wah, dia cakap. Kejar lagi dalam hutan. So masa saya kejar dalam hutan tu, dia main lagi dekat sana, bunyi macam gitu tau. Dia kasih kod lah tu. So saya tanya dengan live streaming ni semua, dengan viewer ni. Guys, siapa-siapa boleh berbual Jepun, suruh datang sini. Dia cakap. Datang mana? Datang tempat saya. Guys, bagi tahu berbual Jepun, macam mana nak bujuk budak kecil datang sini. Saya cakap. Okay. So viewer tu kasihlah saya berbual Jepun, tapi tak tahu Allah alam. Berbual Jepun tu merepek ke tak merepek saya tak tahu. So saya ikut je apa yang viewer tu bagi tahu dengan saya lah. Saya panggil. Saya try to speak Japanese lah yang diorang kasih. Budak tu tak nak datang, tapi kat ujung tu macam ada jelmaan hitam tau. Hitam tapi kecil dekat bawah buluh. Cakap, Allah God, ni mesti dia ni. Saya cakap, pasal kat ujung mata kan saya nampak. Tapi saya tak post dekat live streaming pasal nanti orang cakap saya terlebih. Jadi saya yang nampak sini dalam hati saya, Allah, ini dia ni, saya cakap. So saya scrape ini sikit. Dah tak ada. Lembaga tu hilang. Dia pindah lagi ke sana. Saya tengok lagi kat ujung tau. Pasal saya like ni ada satu depan, yang satu ni saya standby untuk side lah. Untuk tengok kiri kanan. So pusing tak ada. Orang berani. Tengok nampak orang berani. Dia kan berdendam. Pusing tak ada. Lepas tu dia cakap apa? Allah DP cakap. Masa dah sampai nak bawah tunnel tu. Yang masa nak dah tengok tempat tunnel tu. Daripada kena kacau budak kecil, kita pergi tempat tunnel tu. So bila tempat tunnel tu, ini dia DP tempat dia. Cakap, kau nak masuk solo. Aku tak ikut. Cakap, aku punya rasa ni dah lain. Dia orang kuda kepang kan. Orang kuda kepang ni, kalau dah ada benda-benda yang senang nak masuk, orang cakap. Kuda kepang ni senang nak masuk. Kalau ada benda-benda gini, senang nak masuk. So, cakap, tak apa DP. Kau ini aku dah tunjuk tempat dia. Kau nak masuk, kau punya pasal lah. Tapi, hantar aku turun bawah dulu. Cakap. Nama sensor lah Okay, boleh. So, hantar aku dekat bawah, dia cakap. Okay, boleh bang, saya hantar sampai bawah. Tak sampai setengah jalan tu, dia macam dah orang kuda kepang kan. Dia punya nafas dah lain. Saya Orang macam rasukan je gitu. Betul Ustaz. Habis saya tengok dia, macam lah ini bang. So saya try handle backup daripada belakang. Kita try, pasal kita ada amalan kan. So kita try backup dulu. Masa dah nak turun dalam 100/80% gitu nak sampai bawah, baru dia tenang sikit. Baru saya tanya, ada air minum tak? Dia cakap, ada kat motor. Okey, ambil dulu air minum. Saya minum dulu. Energi kita habis. Kat dalam tu energi betul-betul habis. Kira dia orang punya energi makhluk halus kat dalam tu lagi kuat daripada kita. Sampai penat saya, sampai terbaring-baring dekat situ. Penat pasal energi tu kena sedut dengan dia orang. Tak tahu lah Ustaz macam mana kalau istilah tu Saya pernah ada teman yang belajar ilmu sihir juga. Dan mereka yang mengatakan lah, di situ memang tempat mereka lah. Dan dia pernah masuk alam mereka kat situ. Di mana bila dia masuk tu, gaib dalam alam gaib itu mereka masuk, tak nampak apa-apa, gelap segelap-gelapnya, tangan pun tak nampak. Kemudian
ada satu tu jelmaan-jelmaan hantu-hantu yang memanggil dia semualah. Ini nanti goib saya ada. So bila jadi macam itu, bayangkan dia dah kat dalam situ rasa 5 minit tapi sebenarnya dah 2 jam. Bila dia keluar dia rasa penat. Dah Sama. ya. Ya gini Dia rasa penat. inilah yang kita rasa. Masa lepas tengok terowong tu kita turun, minta turun. Masa turun saya off light. Memang gelap gila tempat tu. Kita turun dengan jalan itu. Masa sampai 80% jalanan nak turun, baru saya backup. Saya tanya dia ambil air dekat motor saya minum. Saya baring kejap duduk sekejap. Allah, saya cakap. Memang betul saya cakap tempat sini saya cakap. Apa? Tak apa DP. Kalau kau nak on kau pergi naik atas lah cakap. Kau nak solo cakap. Nak naik lagi okey aja cakap. Boleh teman saya. Cakap, tak apalah. Aku tunggu kat depan je dia cakap. kita discuss dulu ni. Pasal saya pun tu hari saya energi dah habis. Kira saya kalau masuk paksa ni confirm saya kena. So saya fikir balik. Kata bagi saya air saya minum. Duduk rest. Kita apa? Aku depan lah. Saya masuk. Kira tu jalan kalau Ustaz tahu jalan tempat Meriam tu kan. Gelap kan. Tak ada light. Sebelah laut, sebelah pokok kan. Wah, pandai ya semua. Okey, betul. Nanti Okay, ada semua video dia ada kat sini semua. So bila saya masuk jalan lah. Solawat dalam hati. Tapi berapi-rapi jugalah. Pasal masih dendam ni dengan diorang. Macam ini jalan. Tengok viewers semua dah komen. Saya dah tak baca dah. Udahlah. Saya fokus tengok depan. Memang masa jalan tu tak ada apa-apa. Bila dah sampai tempat ni tempat nama dia kat ujung sekali tu. Saya lupa tempat dia. Allah. Apa nama? Ada Kasemet ni. Apa ni? Ni. Kita pipe. Okeylah. Oh, jap, sorry. Pam pada nampak. Ni. Kat atas tu. So bila dah sampai tempat tu, dekat situ dia orang starting kacau saya. Semua jin-jin bahalul punya jin ni dia kacau saya. First dia kacau, kat sana ada satu office. Satu office ada toilet. So first dia kacau tu macam bunyi tau. Dekat atas bumbung tu macam prak. Macam bunyi jatuh. Standard lah kalau jin nak kacau orang mesti ada something dia buang ke apa kan. Prak bunyi banyak tau jatuh benda tu. Padahal atas pokok tak ada buah tau. Tapi macam buah jatuh. Saya datang, saya kejar kat situ. Oh, korang kat sini? Aku cakap. Korang kat sini aku cakap. Sekarang wujud saya cakap. Wujud saya cakap. Saya tunggu dekat sini. Ini pasal saya dendam ni. Bukan saya nak menyombong. Tapi memang dendam saya dengan diorang ni macam gini. Korang wujud dekat sini? Saya cakap. Aku tunggu dekat sini. Saya cakap. Tu sampai saya buka baju tu. Saya cakap. I'm free. Saya cakap. Let's go. Saya cakap. Nak fight sekarang. Saya cakap. Wah, lepas cakap fight tu. Macam-macam benda suara kat situ. Angin tu pusing semua. Ni dalam hati saya. Terus ada rasa macam rasa takut sebiji kacang gitulah. Hai, betul ni saya cakap. Saya cakap gitu. Tapi saya backup balik. Saya marah semua tu yang dalam situ. Last tu ada bunyi dekat toilet. Bop. Saya masuk toilet. Ni video dia. Semua ada. Semua ini saya punya yang real punya semua ni. Nampak? Ya, tahu real. Ni nampak? Main toilet? Saya masuk. Siapa main toilet? Dengar. Kat mana? Aku. Dia mengaku. Terus saya masuk toilet tu dia cakap aku dia cakap. Oh, saya pusing balik pergi belakang toilet saya cari gini. Dengan tak pakai baju. Lepas tu dah situ saya dah macam give up lah. Tak tunjuk pun orang ni saya cakap. So saya pergi tengah-tengah lagi. Saya pergi explore. Ada satu pondok kat situ. Sebelah toilet je tu ada satu pondok. Viewers semua cakap, DP pergi pondok. Saya pergilah dekat pondok. Yang saya tak tahu dekat pondok tu diorang cakap diorang nampak baju merah dengan baju putih. Tu tak tahulah jin apa saya tak tahu. Saya fikir nama otak saya ni jin tolol semua. Saya cakap tak guna punya jin semua. So saya masuk dekat pondok. Masa dekat pondok tu kira pondok tu dia punya kayu tu kan. Floor dia kalau pijak kan ada bunyi macam Kayu punya crack. macam bem gitulah. Oh, okay. Macam bunyi gitu. So bila saya masuk, saya gini tau. Saya step pakai boot besar kan. Tap. Yang saya rasa belakang saya tu ada step juga. Belakang tu ada step juga. Yang papan tu bawah laut kan?
Ini lagi Ustaz, satu? bukan. Yang bawah dia ni pasir Okey, ya. bukit. Pasir bukit. So, bila saya step, belakang macam ada step. Saya buat bodoh. Saya tak nak cakap dekat viewer. Pasal nanti viewer cakap saya terlebih lah apalah. Pasal benda kecil lah benda ni. Saya keluar, dekat depan pondok tu ada satu kerusi. Saya duduk dekat kerusi situ. Saya kasih satu kerusi lagi kat sebelah untuk jin tu duduk. Saya tunggu. Jin tu duduk. Saya biarkan dulu gini. Masa Jin Slayer lah ni. Masa tu saya dah tak kuat lah. Kira dah macam nafas pun dah. Dah emotion kan. Nak tunggu diorang duduk. Cepatlah saya cakap tunggu aku nak keluar ni. Aku cakap tak, ini lepas duduk ni tak ada apa-apa. So bila saya give up, saya pergi depan pondok tu. Saya cakap lagi dengan dia. Jom lagi lah saya cakap. Siapa berani? Siapa berani? Siapa berani? Saya cakap gitu tau. Last kali ni bunyi dia. Ini semua ada video. Saya punya ada video semua. Ni bunyi dia. Labrador Nature Reserve. Japan story. Gun at 3F. Allahumma salli ala. Nampak bunyi pistol dia, bunyi tembakan dia. Tak tahu jin ni masih nak perang lagi ke apa dengan Singapura. Saya cakap dengan dia, Allahu Akbar, siapa bunyi tembak ni pukul 3 pagi tau. Bunyi tembak kat dalam situ. Singapura pegang tembak kena tangkap kan. Ini jin dia bawa tembak, tak tahu mana CA tangkap dia nanti. Habis saya dah cakap gitu, saya pergi masuk. Saya pergi depan sikit. Masa dia bunyi tembak tu, saya kejar bunyi tembak tu. Lepas tu masa nak sampai dekat atas pijak pondok tu, dia kan bunyi dia kan macam bum bum gitu kan. Masa saya dekat tu, suara dia ramai. Suara macam kaki tengah nak gerak dekat saya. Tu yang saya reverse. Assalamualaikum. Okay, ini yang saya tak sebut dekat dalam live video. Tapi yang saya nampak ni kat ujung mata saya Ni saya akan sebut dekat special untuk puaka. So, yang saya nampak ada satu army tengah stand pegang kepala sendiri. Tu kat ujung mata. Kat ujung mata. Ini tak tahu, imagine entah jin dah anukan mata saya ke, saya tak tahu. Yang saya nampak, saya tak dapat shoot tu pun video. Saya pusing Assalamualaikum. Tapi dekat ujung mata ni ada satu army tengah stand pegang kepala. Pegang kepala gini. Siap dengan dia punya senapang tu kat belakang. Tu yang saya refer Assalamualaikum. Dia tunggu dekat depan, dia cakap. Tapi dia tak tunggu saya kat depan. Dia tunggu kat depan contraction sana. Lagi terang. Pasal dia tunggu dekat situ, dia cakap dia kacau juga. Oh ya. So saya cakap, aku dah nak sampai, aku cakap Assalamualaikum. Ramai bang jin dia kat dalam tu. Ramai Ustaz dalam tu jin. Masya-Allah, saya cakap. Saya cakap dia, one versus one, saya cakap. Tak mau pakai gini, satu kampung turun, saya cakap gitu. Ramai gila. Cakap kalau korang nak fight dengan aku, let's go, aku cakap. Aku ada Muay Thai. Korang pandai-pandai lah pakai apa, aku cakap. Dalam situ. Semua saya sebut dengan orang gitu. Habis kesudahan dia apa? Kesudahan dia alhamdulillah kat bawah. Terus saya tumbang dekat bawah tu, minta air. Saya minta air, saya mengucap banyak-banyak, terus saya baring dekat tengah jalan tu gini. Penat lah. Penat, energi habis. Kurang ajar semua jin tolol ni. Itu yang saya tak suka dengan ni explore kalau macam gini kan, main ramai-ramai. Satu lawan satu okey lah. Ada tak cerita paling last sekali yang seram? Yang paling last sekali. masalah tadi Ustaz bahas tentang dunia gaib. Ini orang banyak tak tahu agaknya tapi ni saya yang dah terkena, dah ternampak, betul-betul ternampak tempat gaib ni. Salah satu tu dulu masa-masa saya tengah live streaming dekat kampung Wak Hassan. Oh, situ memang. Allahu Akbar. First saya masuk kampung Wak Hassan. Ini semua viewer minta lah. DP pergi kampung Wak Hassan. Okay guys, saya cakap. Asal aku try pergi solo sana. Saya pergi pukul 10, pukul 11 saya start. Tapi saya makan dulu. Makan dengan jin-jin bangsat ni semua. Makan. Kira saya duduk dululah depan pintu gerbang ini ni. Oh, yang kat corner tu. Bukan. Dekat depan pintu yang saya masuk daripada Yisun Sembawang ini. Sembawang apa kat depan. Yang empat ujung laut tu sebelah laut bukan, kan? Ustaz. Saya makan dengan ini Ustaz. Kan kalau nak masuk Wak Hassan tu ada satu restoran tau kat corner. Oh, okey. Saya masuk kat situ. So saya Okay. stop kejap situ. Okay. So sebelum stop tu kejadian ni sebelum makan lah. Kejadian tu sebelum makan. So bila saya dah masuk, saya try to macam biasalah saya buat saya punya amalan tu, saya buka, saya apa semua dulu.
Daripada situ kan dia nak kena belok kiri kan. Nak pergi masjid kan. Daripada restoran tu masuk belok kiri kan. Dekat situ ujung mata saya ni tengok kampung Wak Hassan ni bukan hutan tau. Itu semua kampung. Kampung. Saya nampak satu cakap welcome tau. Besar welcome. Bukan welcome lah, bahasa Jawi dia orang. Selamat datang. Oh ya. Selamat datang. So saya make sure saya tanya dengan ada nama Brozan. Brozan tu dia dulu memang orang kampung Wak Hassan lah. Saya tanya dengan Abang Zan. Abang Zan, betul tak zaman dulu dekat sini ada tulisan Jawi selamat datang? He say betul. Tempat dia memang kayak itu. So orang tua dia cakap memang tempat dia memang inilah. Memang apa ada selamat datang tu lah dekat situ. Yang saya nampak dekat kampung tu tak ada orang tua. Semua budak kecil main. Semua budak kecil tengah main. Dekat ujung ni dia dah sihir mata ke tak tahulah jin tu dah sihir mata saya ke apa. Saya dalam perjalanan nak pergi masjid. Okey, kalau normal daripada teko daripada corner tu nak masuk masjid, kira tak sampai 5 minit apa. Tapi saya nak masuk tu dah almost macam half hour tau. Dah macam setengah jam baru keluar pada situ. Itu pasal yang saya sampai lambat saya live tu. Sampai pukul 12 baru start live. Pukul 11.30 baru start live. Saya janji pukul 11 dengan dia. So saya buat bodoh. Saya ingat, ini memang tempat aku nak explore, nak cari diorang. Tak apa, buat bodoh lah. Masuk sampai masjid. Okay, starting. Sampai masjid, saya nampak banyak santri keluar daripada masjid. Santri tu kira student yang orang belajar agama lah. Pesantren. Yes, betul. So dekat masjid tu ramai santri keluar. Diorang keluar. Masa diorang keluar tu diorang berpencah masuk dalam tempat gelap-gelap. Diorang tak nampak. Mata saya dah baru masuk dah kena sihir dengan jin-jin bahana ni. So bila masuk banyak tau santri. Masalahnya bila saya masuk dekat tepi tu ada satu pakcik. Dia tengah jaga. Saya permission dengan pakcik. Pakcik, boleh park e-bike saya tak dekat sini? Pakcik cakap boleh. So sekali saya nak minta tolong nak charge ni bateri saya, takut saya balik nanti. Okay boleh. Cakap stay kat mana? Kat Punggol. Cik, saya cakap banyak orang. Cakap cik tu cakap tak adalah, itu semua tabligh akbar. Tabligh akbar memang ada dekat situ. Tapi yang saya tengok ni, ini dah bukan tabligh akbar. Ini dah betul-betul akbar. Ramai. Besar. Cik cakap diorang selalu datang this week diorang memang datang sini. Nanti diorang kejap lagi dah tukar tempat. Dia cakap. Saya cakap gitu cakap. Yang saya nampak kat corner mata saya tu masih ada, itu tak tahulah itu betul manusia ke tidak. Dia dekat buaian tu, dia tengah duduk minum kopi. Masa saya dah nak keluar, cik, tempat makan sini mana yang corner yang ujung-ujung. Saya dah explain pak cik kalau saya ni buat paranormal. Cik kat mana? Sana kat barbecue kat tepi laut ada tempat dia kat sana. Cakap. Okay cik, kasih. So saya masih mention dekat orang yang kat buaian tu tau. Cakap, bang, cakap itu. Saya selalu gitu ada orang. Bang tu. Tak diri dulu cakap. Tak jawab tu dia. Tu kira dah warning daripada dia lah. Buat bodoh, saya pergi dekat sempang tu. Saya tak sampai dekat tepi laut lah. Pasal diorang mancing, nanti kacau diorang. Saya tengah live streaming kan. So saya duduk dekat sempang, saya makan. Saya makan dengan jin tolol tu semua kat situ semua. Saya cakap dengan dia, korang kalau nak makan datang sini, depan-depan aku. Cakap. Aku tengah makan sedap, bau kari saya cakap. Gitu. Betul dia kacau daripada belakang saya. Dia campak apa benda tak tahulah, bunyi macam besar. Macam gitu jatuh. Saya pusing belakang. Kau yang nak minta makan, aku cakap. Sini cakap. Cakap dengan dia gitu. Saya dah lepas makan, dah kenyang, baru saya explore balik. Time tu ada 2 member saya budak Singapura, dia tiba-tiba datang. Dia datang terus dia cakap apa? Kau explore kat sini dia cakap. Aku nampak kita message kau tau, cakap. Kau tak reply. Tak apalah, korang tunggu dekat masjid biar aku pusing dulu. Aku cakap bagi aku solo sendiri. So bila saya solo satu round tu, masjid kat ujung kan, kat corner. So ada dekat depan masjid tu jalan yang kotak kan, yang itu dekat jalan tu lah saya lalu sampai habis. Macam-macam benda dekat situ. Apa yang kampung saya tengok tu dekat corner sekali tu betul-betul nampak kat situ. Boleh tanya dengan viewer, pasal video ni tak boleh download lagi. Dia rosak tiba-tiba. So boleh tanya dengan viewer apa yang saya dengar. Yang viewer dengar macam bunyi apa? Burung hantu. Bukan hantu.
bunyi kera dalam hutan yang Oh, okey. itu yang terdengar dalam digital, dalam handphone. Tapi yang saya dengar real punya, itu dah budak-budak main kat situ. Tengah lari-lari. Guys, dengar tak aku cakap? Ni suara budak kecil tau, saya cakap. Diorang cakap apa? Tak ada bang, itu burung. Itu bunyi kera hutan apa semua. Saya cakap, saya cakap. Tapi yang saya tengok kat kena-kena mata ni apa semua? Saya cakap. Dalam hati tau. Pasal saya tak suka orangnya tak suka terlebih. Nanti kalau saya cakap ada ini nanti macam terlebih. So saya macam inilah. Macam okey lah guys, agaknya burung hantu lah. Masalahnya bunyi ni daripada ujung jalan sampai ujung jalan ikut saya. Bunyi tu. Ujung jalan juga mata saya kat tepi-tepi ni kampung. Sepanjang jalan tu kampung Nah, jalan tu kampung. Okay, ada mention satu daripada viewer. Bang, pergi tempat taxi driver yang bunuh diri kat belakang masjid. Dulu ada kisah taxi driver bunuh diri dekat situ. Dia bunuh diri Ada? kat belakang tu. Masuk paper? Sila masuk paper. Dia ada situ. Okay. Saya masuk, saya pergi belakang masjid. Dah lepas daripada kampung ni lah, saya dah buat bodoh lah. Dah lah cakap, ini semua tipu daya, ni jin punya. Saya masuk, saya pergi tempat yang uncle yang dia cakap bunuh diri kat situ tu. Saya duduk sekejap kat situ. Memang saya tunggu. Betul tak betul ada korin dia ke tak ada. Saya cakap. Saya kan duduk. Saya selalu gitu Ustaz. Kalau saya tengok ada macam wujud tu. Ni korin dia lah ni saya cakap. Saya selalu beranggapan tu korin. Sampai sekarang lah. Tapi kalau yang menurut Ustaz atau apa saya tak tahulah. Kita boleh share lah ilmu. So bila saya duduk dekat situ. Saya rasa boring. Punya feeling rasa macam nak pergi belakang. Saya pergi belakang laut, saya pusing belakang laut tu sampai masuk hutan-hutan tu. Kiri ada satu kiri, depan dengan tepi. So kalau tepi tu pergi gerbang Wak Hassan. Kan? Gerbang Wak Hassan. Kalau pergi ujung tu tempat orang buang saka. Betul. Saya tahu, saya ada video dulu. Orang selalu buang benda kat situ. Benda saka tu mula gini kan? Buang-buang. Benda diorang buang pakai bol kecil-kecil. Ini cakap makan sup apa sejenis cakap. Kat sini. Tendang. Lepas tu tapi dalam hati saya baca lah kalau Ustaz Habib tu selalu kasih saya kalau untuk ada saka-saka nampak orang buang saka ke apa tempat dia ada bol tu kau bacakan ni. So saya baca lah. Sambil baca saya tendang-tendang. Masih buang. Jangan buang saka kat situ semua. Baru saya pergi lagi satu yang jalan tepi tu. Jalan tepi tu memang tembus dekat laut lah. Ujung sana. So saya buat bodoh. Baru saya pusing balik. Nak keluar tu daripada hutan tu. Ternampak, ini tak tahu Allah alam. Ini jin penunggu kampung Wak Hassan ke ataupun apa saya tak tahulah Saya ternampak, ini video dia. Diorang tengok semua. Saya live, saya shoot. Tinggi besar pakai baju putih. Bukan besar sangat lah. Dia macam orang-orang Mesir punya type body lah. Tinggi besar, gagah. Tinggi besar pakai putih, pakai surban. Guys cakap, aku tak tahu ini pocong ke apa, aku tak tahu. Pasal saya tak percaya Pontianak, tak percaya pocong ni. Saya tak percaya. Yang saya percaya cuma jin semua. Guys tengok je, aku tak tahu ini pocong ke apa, aku cakap. Memang betul lah sekali dekat sikit kan. Diorang suruh maju bang, maju. Tak adalah, aku tak nak, aku cakap nanti ada babi hutan kat dalam situ, aku cakap gitu. Pasal saya takut babi hutan. Bini selalu pesan, kalau boleh explore tapi jangan sampai ada binatang lah. Kalau nanti kau masuk dalam nanti ada binatang, kena ular, kena apa, dia tak nak. Saya shoot gini, diorang suruh masuk, aku tak nak masuk. Pasal ada bunyi macam bunyi apa? Macam bunyi babi hutan. Ada ngak kat dalam tu. Saya bunyi gitu, saya takut lah. Pasal bunyi binatang. Dia tak takut jin, takut hutan. Takut bunyi binatang. So bila saya shoot, betul lama saya shoot tu lama. Dia stand je dekat situ. Bila second round, member saya cakap, okay lah tak apalah. Kalau gitu kita pergi tempat apa? Tempat yang gerbang belakang tu. Okay. Ni yang tempat gerbang belakang ni memang betul-betul hawa dia masih ada lah. So bila kita masuk gerbang, kita tembus sampai tepi laut, patah balik sampai gerbang, kita ambil 2 pelita. So 2 pelita kita letak. Memang sengaja kita panggil. Memang sengaja ustaz kita panggil. So kita pasang pelita kiri kanan saya duduk kat tengah-tengah. Duduk gini. Duduk, member semua dekat depan lah, dia tengah dekat situ. Cakap korang nak tinggal tak apa, tak kisah. Cakap tak apalah kita duduk sini. Tak tahu lah member takut nak keluar ke apa tak tahu. Saya tunggu dekat sini kan, saya duduk. Tiba handphone saya. iPhone selalu kalau low battery 20 dulu. Ini tak, terus 10. Terus jump to 10. Saya punya power bank ni, saya dah charge siang tau. Dah charge.
Masa saya nak pakai tu, powerbank tak boleh pakai. Mati. E-bike saya, bateri saya dah charge dekat masjid. Saya daripada Punggol sampai Sembawang, bateri tak kurang. Ini daripada Masjid Wak Hassan sampai Yisun Dam, bateri kurang. Dia punya energi tu kuat dekat situ bang. The problem is sampai sekarang video tu tak boleh download. Saya tunjuk abang, tak dapat izin daripada orang sana. Dia tak tahu ini penunggu dia ke apa, saya tak tahu. Saya tunjuk abang, video tu sampai sekarang tak boleh download. Tapi kadang ada bila belum buat shooting semua kat sana, ada certain area memang bila dah shoot terus blank. Ya, sampai sekarang ni video dia. Ada gitu. Patutnya kalau saya ini kan, saya dapat yang orang yang penunggu tu dapat apa video penunggu tu memang betul-betul clear. Agaknya kalau orang percayalah, orang yang tak percaya ni semua tak tahulah. Dia tak boleh download dia punya video Kampung Wak Hassan. Sampai sekarang saya tunggu sampai saya report TikTok. Saya nak video ni, saya cakap gitu. TikTok pun sampai tak tahu nak buat apa. Okay, kalau kita nak tengok video tu, kalau ada kita boleh download kat sini Puaka. Ni boleh kalau boleh lah, kalau dapat boleh. Masalahnya ni nampak. Masalahnya ni serius. Masalahnya tak nak keluar video tu. So sampai dia cari video-video tu, ni Ustaz, bagi macam orang selalu buang-buang benda tempat tepi laut ni semua kan. Selalu orang, yelah, nasihat Ustaz untuk kita semua orang yang suka pergi piknik ke tepi laut tu macam mana? Sebab kadang-kadang kita ni memang tak bersalah. Maksudnya kita nak happy-happy. Tapi benda yang orang buang-buang ni semua kita terlanggar gitu. Pertama sekali kena hati-hati, kena faham apa tu bukhul sihir. Bukhul sihir ni item-item yang adanya attachment magic ataupun sihir pada benda tersebut lah. Dan di situ didengarkan memang tempat orang buang, dan saya pernah pergi situ. Memang ada banyak benda-benda pelik-pelik kat situ. Jadi nasihat saya jangan di sembarang-sembarang, jangan dipegang. Ni lagi brutal, dia tenang terus. Masih buang bersih. Pokok tu tempat tanaman kan. Orang buat macam gitu tak betul. So item ini kalau kita pegang kemudian tak berserta dengan melindung diri, boleh kita terkena sihir. Ya betul. Itu kena hati-hati. So kalau nak cari tempat, make sure tempat tu sui okey kan, tak ada nampak-nampak benda macam ni, silakanlah. Itu nasihat saya lah. Ni dia. Okey, sebelum kita tamatkan kita punya puaka untuk hari ini, ada video dia. Sampai sekarang tak boleh download, nampak 2 jam, 1 jam 52 minit. Tidak tersedia. Tidak tersedia Tapi memang ada simpan kat sini handphone. Tak boleh download. Jadi video tu semua hilang. Hilang semua. Okeylah, tak apalah. Kan bukan untuk kita tengok semua. Okey, terima kasih DP kerana sudi. Kalau korang nak saya dengan DP buat kat luar rekod untuk poker extra special, jangan tepuk tangan pandai. Kalau siapa nak saya dengan DP keluar, kita buat, bukan explore, kita duduk sana buat rekod cerita, sambung banyak cerita kan. Boleh, banyak. Jangan komen kat bawah. Yang komen berangan lah korang. Okay, terima kasih DP kerana sudi. Dan seperti biasa, tamu yang datang tak akan pulang tangan kosong. Ini untuk awak. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan diharapkan apa yang dikongsikan tu semua sikit sebanyak sebagai hiburan saja. Kalau korang nak tengok apa yang di-explore tu semua, video-video semua kat TikTok, pergi saja @BorneoBoys kat bawah ni. Okay, terima kasih Ustaz. Dan terima kasih kepada semua kerana senantiasa, yelah hari ni hari Raya Haji, jadi kita terpanjang sikit kan. Jadi semua diharapkan cerita semua happy-happy. So, bagi korang yang nak kongsi cerita, nak jadi tamu, jangan lupa kita DM saja ke IG Puaka Official. Dan yang penting, klik notification, like, share and subscribe. And also follow kita punya IG dan juga Facebook dan TikTok. Okay? Yang bagi nak sumbangan kita, bagi yang nak bagi sumbangan, boleh ke PayNow sekarang ni di bawah ni. Dan kalau ada salah silap, minta maaf kepada semua penaja kita, the counterclockwise specialist dan juga Detektif MSG. Selamat Raya untuk korang dan selamat Raya untuk Ustaz dan DP. Dia tak tahu apa lagi nak cakap. Maaf saya batin. Kan? Okay, jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Puaka tak kena usia.
ya guys.